Okay, so hari ni kita nak masuk tajuk baru iaitu asid, base dan juga garam. Okay, ini bab 6. Kalau silibus lama, asid, base, garam ni dalam dua bab. Asid, base satu bab dan garam satu bab. Tapi untuk silibus baru, silibus awak semua ni, dia gabungkan asid, base dan garam. Jadi bab ini agak panjang. So dia tak susah kalau kita belajar betul-betul, tapi banyak nak kena ingat lah. So untuk acid, base, garam, so apa yang kita akan pelajari dalam bab ini? Yang pertama, tengok dia ada 11 subtopik. So dia panjang sikit lah. Sebenarnya subtopik 1 hingga 7 tu daripada acid, base. Kemudian subtopik 8, 9, 10 dan 11 tu daripada garam. Okey, so apa yang kita akan belajar? Yang pertama, peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali ataupun keasidan dan kealkalian, iaitu sifat asid dan alkali. Okey, yang kedua, nilai pH. Okey, yang ketiga, kekuatan asid dan alkali. Kemudian sifat kimia asid dan juga alkali. Sifat kimia ni menunjukkan tindak balas dia. Okey, kemudian kepekatan larutan aqueous, larutan piawai. Kepekatan ni kita akan belajar ada pengiraan di situ. Kemudian ada larutan piawai, and then tindak balas peneutralan. Saya rasa ni pernah belajar dululah waktu awak low form. Kemudian kita masuk yang ada tajuk garam, iaitu garam, hablo dan kegunaannya dalam kehidupan harian. Macam mana nak buat garam? Okay, garam yang kita selalu makan tu sebenarnya garam apa? Okay, kemudian ni penyediaan garam. Kemudian tindakan haba ke atas garam. Kalau garam ni kita panaskan, apa hasil dia? Okay, dan akhir sekali adalah analisis kualitatif bagi garam. So kita ada 11 subtopik semua sekali. Dan dalam bab ni banyak yang kita akan tengok. Kata kunci ni yang pertama adalah kebesan asid. Kebesan ni bukan besan yang kalau anak lelaki kahwin anak perempuan, mak ayah dia tu besan sama sendiri. Itu bukan ini kebesan asid. So nanti kita akan belajar lah. And then ada pH dengan pOH. Apa itu pH? Apa dia pOH? Okey, kekuatan asid dan alkali, kemolaran, larutan piawai, peneutralan, pentitratan, garam tak terlarutkan, penghabluran semula, tindak balas penguraian ganda 2. So banyak benda yang kita akan belajar lah tajuk ni. Okey, tajuk ni seronok. Okey, untuk asid dan base, yang penting sekali awak tahu, ni ion hidrogen. Kemudian kita ada ion hidroksida. Kena hafal, ion hidrogen formula dia mesti H positif 1. Ion hidroksida OH negatif 1. Kalau tak hafal ni habislah. Okey, so ini ion hidrogen dan ion hidroksida. So kita nak masuk subtopik pertama, iaitu peranan air. Okey, peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. So apa sebenarnya asid? Okey, asid dia kata kat sini, kita baca sikit lah. Apabila asid dilarutkan dalam air, apabila asid dilarutkan dalam air, nampak ni ada air, atom hidrogen di dalam molekul asid akan dibebaskan sebagai ion hidrogen. Okey, atom hidrogen dalam molekul asid. Asid ni molekul. Okey, contoh ni HCl ni molekul. Sebab apa dia molekul? Dia sebenarnya adalah ikatan sebatian kovalen. Okey, daripada bukan logam, hidrogen bukan logam, klorin pun bukan logam lah. Okey, tapi dikatakan sini atom hidrogen dalam molekul asid dibebaskan sebagai ion hidrogen. Maka berdasarkan teori Arrhenius ni nama seorang saintis. Okey, kalau kita sambung belajar lagi, sebenarnya ada banyak teori. Ada teori De Luis, ada Arrhenius. Yang kita ikut adalah Arrhenius. Okey, berdasarkan teori Arrhenius, asid didefinisikan sebagai bahan kimia yang mengion dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, bahan kimia mengion. Mengion ni maksudnya dia terurai menjadi ion. Daripada molekul dia menjadi ion. Okey, mengion maksudnya menjadi ion. Di dalam air, pelarutnya adalah air, bukan pelarut organik. So pelarutnya adalah air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, tengok contoh yang ini. Okey, saya ada HCl. AK ni aqueous HCl, anak panah ni maksudnya dia mengion lah. So kita baca kat sini, HCl mengion. Sekejap, saya padam sikit. Besar pula tulisannya. Okey. So kita baca sebagai HCl mengion. Okey, dalam air menghasilkan
ion hidrogen dan ion klorida. So kalau yang pertama ni kita boleh baca sebagai HCl mengion menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Okey, untuk yang kedua ni kalau kita baca HNO3 ataupun ini adalah asid nitrik. HNO3 mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen dan ion nitrat. Okey, dan tindak balas pengionan ini hanya berlaku dalam air. Okey, hanya dalam air. Walaupun sebelum ni kita belajar sebatan kovalen tak boleh larut air kan. Tapi ingat tak kita belajar ikatan hidrogen. Okey, ikatan hidrogen. Kita ada air ni adalah H2O, OH, H. Okey, dekat asid ada H juga kan. So kita boleh buat ada ikatan kat situ lah antara molekul air. Okey, so kita teruskan. Apabila gas hidrogen klorida, okey, sebelum dia larut dalam air namanya gas hidrogen klorida. Okey, selepas dia larut dalam air namanya akan bertukar menjadi asid. Okey, dia kata apabila gas hidrogen klorida ni HCl tapi dekat sini gas. Okey, kalau yang ni HCl aqueous. Okey, aqueous maksudnya dia larut dalam air. Kalau gas HCl dalam kurungan G. G ni adalah gas. Physical state untuk HCl. So kita baca sebagai gas hidrogen klorida. Okey, dilarutkan dalam air, molekul hidrogen klorida akan mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida macam yang saya tulis kat atas ni lah. Okey, namun adakah ion hidrogen kekal dalam larutan aqueous? Okey, adakah ion hidrogen tu bebas je dalam larutan aqueous? Sebenarnya ion hidrogen yang terhasil akan berpadu dengan molekul air membentuk ion hidroksonium. Okey, sebenarnya ada ion, bila ion hidrogen ni bebas, okey macam ni kan, HCl dia jadi hidrogen dengan klorida. Okey, sebab dia ada molekul air, tindak balas ni mesti berlaku dalam air. Hidrogen ni dia tak boleh macam tu je, dia akan bergabung dengan molekul air akan membentuk ion hidroksonium. Okey, ion hidroksonium. Okay, kita dah belajar ni dalam chapter sebelum ni, pembentukan ion hidroksonium dalam ikatan datif. Kita tengok baliklah, kita buat revision sikit. Okey. Okay, kita ingat balik ikatan datif. Okey, so ini ion hidrogen HCl, ini HCl, dia terikat dengan Cl macam ni. Okey, lepas tu ikatan dia akan putus, so dia akan jadi ion hidrogen dan ion klorida. Okey, tapi ion hidrogen yang ada dalam air ni akan bergabung dengan molekul air. Ni molekul air H2O. Dia akan membentuk ion hidroksonium H3O positif. Okey, H3O positif ataupun kita boleh tulis sebagai jenis H3O positif saja dan ion klorida. So kita ingat balik apa yang berlaku ikatan datif. Apa maksud ikatan datif? Apabila berlakunya perkongsian antara ion hidrogen, perkongsian elektron, tetapi hanya satu pihak sahaja yang akan menyumbang elektron. Macam ni, ion hidrogen dah tak ada elektron sebab dia positif satu. Sepatutnya kan hidrogen ada satu elektron. Okay, kalau ikutkan atom hidrogen ada satu elektron, tapi elektron ni dah bebas, dia jadi ion hidrogen. Okay, so ion hidrogen tak ada elektron, tapi molekul air, molekul air, oksigen ni dia ada terlebih 2 elektron. Okey, dia ada lebih 2 elektron pada petala valence dia. So ingat baliklah. So oksigen ni akan sumbang 2 elektron untuk dikongsi. Jadi dekat sini ion hidrogen tadi tak ada menyumbang apa-apa, tapi dekat sini ada berlakunya ikatan datif lah. Ikatan datif. Okey, di mana oksigen sahaja yang menyumbang elektron, ion hidrogen tak sumbang elektron, akan membentuklah ion hidroksonium. So sebenarnya ion hidrogen dalam air itu wujud sebagai ion hidroksonium sebab dia dah bergabung dengan ion molekul air. Okey, dia wujud sebagai ion hidroksonium. Tapi untuk definisi bila kita nak buat persamaan pengionan, ini namanya persamaan pengionan. Okey, saya tulis mula, ini adalah persamaan pengionan. Persamaan pengionan. Okay, bila kita nak tulis persamaan pengionan, tak perlu nak letak H2O. Maksudnya kita boleh letak sebagai hidrogen. Tapi kalau awak letak H2O, kita kena letak sebagai hidroksonium. Saya tulis semulalah pengionan. Oops. Okay, maksudnya macam ni. Okay, untuk persamaan pengionan kita boleh tulis sebagai HCl
mengion menjadi hidrogen dan juga klorida. Atau kalau awak buat molekul air, dia jadi begini, HCl tambah H2O. So dia akan jadi H3O positif dan klorida. Okay, so kita paling mudah kita akan guna yang ni lah. Kita akan guna yang ini. So yang inilah lebih mudah, senang. Kita akan guna yang ini. Okay, sebenarnya sama je lah, cuma ni kita tak letak molekul air. So yang ni pun boleh. Ini akan menjadi ion hidroksinium, ini akan jadi ion hidrogen. Okay, so itu adalah macam mana pembentukan asid. So apa maksud asid? Kita ulang balik. Asid adalah bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Okay, so kita kenal pula contoh asid ataupun jenis-jenis asid. Okay, ini definisi dia tadi. Okay, asid ni kita boleh kelaskan mengikut kebesan. Apa benda kebesan ni kan? So kebesan ni adalah merujuk kepada bilangan ion hidrogen yang dihasilkan bila satu molekul asid mengion dalam air. Kalau ada satu molekul asid, namanya asid monoprotik. Kalau ada dua ion hidrogen, satu ion hidrogen, satu molekul asid menghasilkan satu ion hidrogen, namanya monoprotik. Kalau satu molekul asid menghasilkan dua ion hidrogen, namanya diprotik. Kalau satu molekul asid menghasilkan 3 ion hidrogen, namanya triprotik. Ataupun dia ada nama lain tau. Kat sini saya tulis sikit, nama lain dia monoprotik ni ataupun monobase. Sebab tadi kita kata kebesan kan. Diprotik ni dui-base, dui tu 2. Triprotik ni adalah tri-base, 3-base. Okay, so kita nak tengok apa benda monoprotik, diprotik, triprotik ni. Okay, so ini yang dikatakan monoprotik. Okay, monoprotik bila ion asid hidroklorik, kita bagi contoh. Asid hidroklorik mengion dalam air menghasilkan satu ion hidrogen. So HCl, bila dia mengion dalam air, dia jadi hidrogen dengan klorida. Okay, kalau kita kira lah kan, sebelah kiri ni ada satu hidrogen, sebelah kanan pun ada satu hidrogen. Sebelah kiri ada satu klorida. Okay, sebelah kanan pun ada satu klorida kan, ada satu klorin. So dia seimbang. Dekat sini dia seimbang, 1-1. So oleh kerana ada satu ion hidrogen yang dihasilkan, namanya adalah asid monoprotik. Contohnya HCl. Okay, contoh lain bagi asid monoprotik adalah HNO3. HNO3 ini kita namakan sebagai asid nitrik. Okay, asid nitrik. Asid nitrik bila mengion dalam air akan menghasilkan ion hidrogen, 1 mol ion hidrogen dan ion nitrat. Okey, kalau kita kira kiri dan kanan, hidrogen 1, betul. Nitrogen ada 1, cukup. Oksigen ada 3. So dia dah seimbang lah. So dia ada satu sahaja ion hidrogen, so namanya adalah asid monoprotik. Okey, kita tengok pula asid diprotik, dui ataupun kita panggil dui base tadi Dia akan mengion menghasilkan 2 ion hidrogen, okey. H2SO4. Okey, ini namanya asid sulfurik, Okey, bila dia mengion, dia akan menghasilkan mesti ada ion hidrogen dan ion sulfat. Okey, ion hidrogen dan ion sulfat. Okey, cuba kita seimbangkan. Dekat sini ada 2 hidrogen, maka dekat sini kita seimbangkan, letak 2 di depan. So ada 2 hidrogen. Okey, ada 1 sulfur, sini 1 sulfur, 4 oksigen, ada 4 oksigen. So kita tengok kat sini ada pengionan asid sulfurik akan menghasilkan pengionan asid sulfurik akan menghasilkan 2 ion hidrogen. So bila ada 2 ion hidrogen, namanya adalah dui base ataupun diprotik. Okey, diprotik. Okey, selain daripada itu, kita ada contoh lain, asid H2CO3. Ini adalah asid karbonik. Okey, so H2CO3 bila dia mengion dalam air, dia akan jadi hidrogen dan karbonat. Ion karbonat. So kita seimbangkan, kita akan letak sini 2. So dia akan menghasilkan 2 ion hidrogen. So namanya adalah asid diprotik. Okey, satu molekul asid karbonik mengion menghasilkan 2 ion hidrogen. So namanya diprotik ataupun dui base. Okey, kita bagi contoh 3, asid triprotik
H3PO4 ni adalah asid fosforik. So H3PO4 bila dia mengion dalam air, dia akan jadi hidrogen dan ion fosfat. PO4 3 negatif. Ni kita dah pernah belajar dekat bab 3 dulu. Macam mana nak tulis formula ion, formula sebatian. Okey, dekat sini ada 3 hidrogen. Maka kita seimbangkan sini pun letak 3. Jadi satu molekul asid fosforik, ni satu molekul asid fosforik mengion menghasilkan 3 ion hidrogen. Jadi namanya adalah asid triprotik. Okey, untuk asid monoprotik ni ada satu lagi contoh. Contoh dia. Okey, yang ini namanya CH3COOH. Okey, ini namanya asid etanoik. Asid etanoik ni dia lain sikit daripada dua asid yang kat atas ni. Okey, ni satu, ni dua. Ni yang ketiga. Dia lain sikit. Ni asid organik, dia mengion lain sikit. Okey, pengionan dia akan jadi macam ni. CH3COOH. Okey, bila mengion dalam air, dia ada banyak hidrogen kan, tapi hidrogen ni je yang akan putus, dia akan dibebaskan jadi ion hidrogen. So CH3COO negatif tambah H+. Okey, dekat sini ini namanya ion, macam biasalah ion hidrogen. Okey, dia jadi satu ion hidrogen kan. Satu molekul asid etanoik mengion menghasilkan satu ion hidrogen. Jadi dia still lagi adalah asid monoprotik. Ini nama dia ion etanoik. Okey, ion etanoik CH3COO negatif. Okey, jadi ini adalah asid. Jadi kan, kalau saya bagi contoh soalan, asid formik HCOOH digunakan dalam pengumpulan latex. Latex ni adalah getah. Okey, susu getah tu. Adakah asid formik asid diprotik? Mengapa? Diprotik ke, monoprotik ke, triprotik? Okey, jawapannya asid formik adalah asid monoprotik. Dia bukannya diprotik. Sebab apa? Asid formik akan mengion menghasilkan HCOO negatif tambah H positif. Dia akan menghasilkan satu ion hidrogen. Mengapa dia bukan asid diprotik? Kerana satu molekul asid formik menghasilkan satu ion hidrogen. Jadi dia adalah asid monoprotik. Okey, ini namanya asid formik. Asid formik, atau dia ada nama lain asid metanoik. Okey, dia ada dua nama lah, asid formik atau metanoik. So dia akan menghasilkan ion metanoat. Dia adik-beradik etanoat tadi. Okey, yang ni dia beradik-beradik etanoat. Okey, so ini adalah asid.